Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar. Semoga sentiasa sihat, semoga jaga kebersihan selalu walaupun dah boleh merentas negeri sekarang ni, tapi make sure jaga jarak sosial, okey, jaga kebersihan lah, itu yang paling penting. Okey, jadi untuk kelas kita kali ini, modul sejarah tingkatan 3, kita dah masuk kepada bab 5 untuk bulan ini, iaitu pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Kita dah tengok macam mana kuasa-kuasa barat ni diorang meletakkan kuasa diorang dekat negeri Sarawak dan Sabah ni. Jadi sampai kelas minggu lepas, cikgu dah cover sampai tajuk 5.3, iaitu perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Okey, kita dah tengok macam mana SBUB ni dia menempatkan kuasa dia dekat Sabah. Sekarang untuk kelas kita kali ini, kita terus masuk kepada tajuk 5.4, iaitu bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Jadi kita tengok dulu macam mana kuasa barat ni diorang memantapkan kuasa pentadbiran diorang di Sarawak dan Sabah. Dia terbahagi kepada 5 cara, iaitu yang pertama ialah pembahagian wilayah, yang kedua ialah pengekalan pembesar tempatan, yang ketiga ialah pentadbiran yang berhierarki, yang keempat ialah pentadbiran berasaskan kaum, dan yang terakhir ialah perundangan. Okey, kuasa-kuasa barat ini diorang menguasai Sarawak dengan Sabah ni dengan menggunakan 5 cara ni lah. Jadi kita tengok dulu yang pertama, iaitu pembahagian wilayah di Sarawak dahulu. Okey, kita akan tengok dekat Sarawak dulu, lepas tu kita akan tengok dekat Sabah macam mana pula. Jadi untuk Sarawak, poin yang pertama, pada peringkat awal, James Brooke dia membahagikan Sarawak kepada 3 bahagian. Okey, diorang panggil benda ini sebagai bahagian lah. Okey, jadi James Brooke dia bahagikan Sarawak kepada 3 bahagian. Pada tahun 1885 dan 1890, Charles Brooke telah menambah 2 bahagian menjadikannya 5 bahagian. Okey, James Brooke dah buat 3, Charles Brooke dia tambah lagi 2. Jadi semua sekali ada 5 bahagian lah. Setiap bahagian dipecahkan kepada daerah dan kampung. Jadi dalam setiap bahagian tu diorang pecahkan kepada daerah, dan dalam daerah tu ada kampung pula. Okey. Jadi ini ialah peta, cikgu tunjukkan peta bahagian-bahagian yang dah terdapat, yang dah dipecahkan dalam Sarawak ni. Jadi kita tengok warna pink dekat bawah sekali tu ialah bahagian pertama, itu ialah kucing dengan bau. Yang kedua ialah bahagian kedua yang warna purple tu. Yang ketiga bahagian warna oranye tu bahagian ketiga. Bahagian keempat ialah warna pink cerah tu, itu ialah bahagian keempat, dan bahagian yang kelima ialah bahagian yang atas sekali, okey, warna hijau. Itu ialah bahagian yang kelima. Jadi ini ialah 5 bahagian. Sarawak ni dah dipecahkan kepada 5 bahagian ni lah. Okey, sekarang kita tengok dekat bahagian pertama ada Sungai Sarawak dan Sadong. Okey, dekat bahagian pertama ialah Sungai Sarawak dan Sadong, kawasan dia. Bahagian kedua ialah Batang Lupa, Saribas, Kalaka dengan Misi Manggang. Okey, ini ialah kawasan-kawasan yang terdapat dalam bahagian kedua. Kawasan-kawasan yang terdapat dalam bahagian yang ketiga ialah Sungai Rajang, Oya, Mukah, Bintulu dan Matu. Bahagian keempat pula ada Sungai Baram, dan bahagian yang terakhir iaitu bahagian kelima. Kawasan yang terdapat dalam bahagian kelima ialah Limbang, Terusan dan juga Lawas. Okey, seterusnya kita tengok juga pembahagian wilayah dekat Sabah pula. Tadi kita dah tengok dekat Sarawak, sekarang kita tengok dekat Sabah. Dekat Sabah, SBUB membahagikan Sabah kepada residensi. Okey, dia bahagikan kepada residensi. Kalau Sarawak dia panggil bahagian, kalau dekat Sabah dia panggil residensi. Pada peringkat awal, hanya terdapat 2 residensi, iaitu residensi Pantai Timur yang berpusat di Sandakan dan residensi Pantai Barat yang terletak di Jesselton. Okey. Pada 1922, kawasan pentadbiran terdiri daripada 5 residensi, iaitu Kudat, Pantai Barat, Pedalaman, Pantai Timur dan juga Tawau. Okey. Pada 1922, diorang dah bertambah kepada 5 residensi. Setiap residensi diketuai oleh seorang residen. Okey, daerah pula diketuai oleh pegawai daerah yang dibantu oleh penolong pegawai daerah. Okey. Jadi residensi ni macam dekat Sarawak tadi, dia merupakan satu kawasan yang besar. Dekat dalam satu residensi itu akan ada seorang residen, dia akan diketuai oleh seorang residen. Dekat bawah residensi pula dia akan dipecahkan kepada daerah-daerah, dan daerah-daerah ni akan diketuai oleh pegawai daerah yang dibantu oleh penolong pegawai daerah diorang. Seterusnya, kebiasaannya jawatan residen ini, pegawai daerah, penolong pegawai daerah ni, dia akan dipegang oleh orang yang berbangsa Inggeris ataupun Eropah. Okey, kebiasaannya. Ini ialah peta yang menunjukkan bahagian yang terdapat dekat Sabah. Jadi kita tengok yang warna pink dekat bawah tu ialah residensi Tawau. Sebelah dia purple ialah residensi Pedalaman. Atas dia yang warna oranye ialah residensi Pantai Timur. Warna hijau cerah tu ialah residensi Pantai Barat, dan yang atas sekali warna kuning tu ialah residensi Kudat. Okey, ini ialah residensi yang terletak dekat Sabah lah. Kalau dekat Sarawak tadi dipanggil bahagian, kalau dekat sini dia panggil residensi. Seterusnya kita tengok pula kepada cara yang kedua, iaitu pengekalan pembesar tempatan. Okey.
Dekat Sarawak, Raja Brooke ni dia memerintah Sarawak bagi pihak penduduk peribuminya. Oleh itu, sikap dia mengambil berat dan usaha mempertahankan hak dan kepentingan kaum dijadikan pegangan dalam pemerintahan. Poin yang ketiga, dasar melibatkan pembesar tempatan juga bertujuan untuk mengisi kekurangan bilangan pegawai Eropah di Sarawak. Disebabkan diorang kekurangan kaki tangan Eropah yang ada dekat Sarawak, diorang memerlukan bantuan daripada pembesar tempatan lah. Poin yang keempat, pembesar tempatan yang terlibat dalam pentadbiran Brooke ialah Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung dan jawatan baru iaitu Datuk Hakim dengan juga Datuk Imam. Okey, dia wujudkan dua jawatan baru ini iaitu Datuk Imam dengan Datuk Hakim ni lah. Seterusnya, semasa pemerintahan Raja Charles Brooke pula, iaitu anak buah kepada James Brooke ni, gelaran Datuk Pahlawan, Datuk Bentara dengan Datuk Amar telah diwujudkan. Jadi bertambah lagi. Tadi dah ada 5. Okey, sekarang tambah lagi 3 iaitu Datuk Pahlawan, Datuk Bendahara dengan Datuk Amar. Poin seterusnya, pembesar tidak lagi memungut cukai tetapi menjadi pembantu dalam pentadbiran dan diberikan gaji. Sebelum kedatangan kuasa barat, pembesar ni diorang diberikan kuasa untuk memungut cukai dekat kawasan diorang. Tapi lepas kuasa barat mengambil alih, pembesar ni diorang dah tak ada lagi hak untuk memungut cukai itu, tapi diorang diberikan kerja dalam pentadbiran dan diorang dibayar gaji lah. Okey, Brooke mengekalkan semua undang-undang dan adat yang tidak bercanggah dengan sistem barat. Kalau adat ataupun undang-undang tempatan tu tidak bercanggah dengan sistem barat, diorang akan kekalkan lah. Seterusnya, untuk Sabah pula, tadi kita tengok dekat Sarawak, sekarang kita tengok dekat Sabah. SBUB dia mengekalkan pembesar tempatan sebagai langkah memenuhi syarat piagam diraja iaitu menghormati dan mempertahankan masyarakat peribumi. Okey, ingat tak dekat kelas kita sebelum ini cikgu ada bagi tahu yang SBUB ni dia mendapatkan Sabah tapi dia dikenakan syarat. Okey, dia diberikan beberapa syarat oleh piagam diraja dan dia kena ikut syarat-syarat tu, kalau tak dia tak akan dapat Sabah. Jadi SBUB ni dia dapat Sabah dan dia kena ikutlah syarat-syarat tu. Salah satunya ialah dia perlu menghormati dan mempertahankan masyarakat peribumi. Jadi dia mesti melibatkan juga pembesar tempatan dalam sistem pentadbiran diorang. Okey. Poin yang kedua, bagi menjamin kecekapan dalam pentadbiran, SBUB membahagikan ketua-ketua peribumi kepada kategori iaitu ketua yang diakui dan juga ketua yang tidak diakui. Jadi dia ada dua, okey, ketua diakui, ketua tidak diakui. Ketua anak negeri yang diakui diserapkan ke dalam sistem pentadbiran SBUB dan mereka dibayar gaji. Yang tidak ketua anak negeri yang tidak diakui pula diorang tidak dibayar gaji. Okey. Poin berikutnya, institusi peribumi yang utama ialah institusi ketua anak negeri, ketua kampung ataupun diorang panggil sebagai orang tua dan mahkamah anak negeri. Okey, ini ialah yang utamalah, 3 institusi ini ialah yang utama. Ketua bergaji akan memelihara keamanan dan peraturan serta mengutip cukai kepala dan mentadbir keadilan. Maksudnya diorang akan diberikan tanggungjawab inilah dekat ketua anak negeri tadi tu sebab dia yang ketua yang bergaji, betul tak? Seterusnya, poin yang terakhir tu, ketua anak negeri yang juga bergelar orang kaya-kaya, okey, OKK, membantu pegawai daerah menjalankan pentadbiran di peringkat daerah diorang. Seterusnya, poin yang berikutnya, ketua anak negeri juga dilantik menjadi hakim di mahkamah anak negeri. Selain itu, mereka juga berperanan menjaga keamanan daerah masing-masing, memungut cukai dan juga menguruskan pentadbiran pengadilan sebagai pembantu magistrate. Okey, jadi ketua anak negeri ni diorang memang dibayar gaji tapi diorang juga diberikan tanggungjawab yang lebih banyak lah. Okey, iaitu menjadi hakim di mahkamah negeri diorang. Selain itu, diorang juga menjaga keamanan dekat daerah diorang sendiri. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada yang ketiga, cara yang ketiga iaitu pentadbiran yang berhierarki. Dekat Sarawak kita boleh nampak pentadbiran diketuai oleh Brooke, Raja Brooke yang dibantu oleh Majlis Tertinggi dan juga Majlis Negeri. Okey, Brooke ni dia dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Pentadbiran di setiap bahagian pula, Kuching, Simanggang, Sibu, Marudi dan Lawas diketuai oleh residen. Okey, macam yang cikgu beritahu tadi, Sarawak ni dia dibahagikan kepada bahagian-bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, jadi dekat setiap bahagian ni dia akan diketuai oleh seorang residen. Okey, poin yang keempat, setiap bahagian dibahagikan pula kepada beberapa daerah yang diketuai oleh pegawai daerah. Okey. Seterusnya, pentadbiran pada peringkat kampung diperkemaskan dan diketuai oleh penghulu. Okey, jadi ini ialah carta alih untuk pentadbiran di Sarawak. Yang atas sekali ialah raja, iaitu Raja James Brooke tadi itulah. Dia dibantu oleh Majlis Tertinggi dan juga Majlis Negeri. Bawah Majlis Tertinggi dengan Majlis Negeri ni ada pula residen. Okey, residen ni dia memerintah dekat bahagian lah, dekat kawasan bahagian tu, yang ada 5 bahagian tu, okey, akan ada seorang residen. Bawah bahagian pula ada daerah. Okey, setiap bahagian ini dia akan dipecahkan kepada beberapa buah daerah. Dekat daerah ni dia akan diketuai oleh pegawai daerah. Dan bawah daerah pula ada kampung. Kampung ni dia diketuai oleh penghulu. Itu dekat Sarawak. Seterusnya kita tengok dekat Sabah pula. Dekat Sabah, yang pertama, pentadbiran SBUB diketuai oleh governor. Diorang panggil sebagai governor.
Governor ni dia bertanggungjawab kepada lembaga pengarah syarikat di London. Okey, dia perlu melaporkan semua hal kepada lembaga pengarah syarikat diorang dekat London. Yang ketiga, pada 1883, Majlis Penasihat ditubuhkan bagi menasihati Governor dalam hal ehwal pentadbiran. Okey, diorang wujudkan Majlis Penasihat ni untuk menasihati Governor diorang ni dalam hal ehwal pentadbiran diorang lah. Okey, ini ialah carta alih untuk sistem pentadbiran dekat Sabah, sistem pentadbiran SBUB dekat Sabah. Kita boleh nampak Majlis Penasihat dia akan melaporkan perkara kepada Governor. Governor pula dia akan melaporkan perkara dia kepada lembaga pengarah, dan lembaga pengarah dia akan melaporkan semua hal dia kepada pemegang saham diorang. Okey, jadi Governor ni kedudukan dia lebih tinggi kepada Setiausaha Kerajaan. Jadi Setiausaha Kerajaan dia akan melaporkan semua perkara dia kepada Governor. Setiausaha Kerajaan pula dia akan dibantu oleh ketua jabatan dia, dan Setiausaha Kerajaan ni juga dia akan dibantu oleh residen, pegawai daerah, ketua anak negeri dan juga ketua kampung. Seterusnya kita beralih pula kepada yang keempat, iaitu pentadbiran berasaskan kaum. Okey, ini ialah cara yang kelima yang digunakan oleh sistem pentadbiran barat dekat Sarawak dan Sabah untuk memantapkan pentadbiran diorang. So kita tengok dulu yang pertama dekat Sarawak. Dinasti Brooke mengamalkan dasar pecah dan perintah. Okey, 3 kategori masyarakat iaitu Melayu, Iban dan Cina dikelompokkan. Jadi diorang pecah dan perintah. Maksudnya diorang pecahkan kelompok Iban, Melayu dengan Cina ni. Okey, diorang pecahkan, lepas tu diorang perintahkan diorang apa yang diorang kena buat. Kita tengok poin yang ketiga. Orang Melayu dalam pentadbiran, Iban dalam keselamatan dan ketenteraan, dan orang Cina dalam ekonomi. Ini ialah apa yang dimaksudkan dengan pecah dan perintah. Okey, diorang pecahkan 3 kelompok ni kepada kelompok-kelompok sendiri. Lepas tu setiap kelompok diberikan tanggungjawab ataupun peranan masing-masing untuk dijalankan. Okey. Seterusnya kita beralih kepada poin yang berikutnya, iaitu poin yang keempat. Charles Brooke mewujudkan jawatan temenggung sebagai jawatan tertinggi masyarakat diorang, dan yang terakhir ialah jawatan kapitan dan kangcu diwujudkan bagi orang Cina. Kapitan atau kangcu ni ialah ketua bagi orang Cina itulah. Jadi ini ialah sistem pecah dan perintah yang dijalankan oleh Brooke dekat Sarawak. Seterusnya kita tengok pula dekat Sabah. Dekat Sabah ni, SBUB diorang melaksanakan pentadbiran berasaskan peribumi. Pentadbirnya dikenali sebagai penolong pegawai daerah diorang lah. Okey, macam yang kita tengok dekat carta alih tadi, diorang ada residen, lepas tu ada pegawai daerah, lepas tu ada pembantu pegawai daerah, ada ketua kampung. Poin yang ketiga, ketua-ketua etnik dipilih berdasarkan personaliti dan juga kepakaran. Diorang tidak memilih ketua diorang berdasarkan keturunan, tapi diorang tengok kepada kebolehan diorang untuk memimpin. Okey, sama ada diorang pakar, diorang boleh atau tidak untuk memimpin diorang punya penduduk. Okey, untuk poin yang keempat, dasar pentadbiran ini memberi kesan kepada pentadbiran kerajaan diorang peringkat tempatan. Kalau diorang punya ketua tu bagus, diorang akan mampu untuk membangunkan pentadbiran diorang. Kalau diorang punya ketua tu tak cekap ataupun tak mahir, diorang punya pembangunan pentadbiran tu akan jadi lambat ataupun tak membangun. Okey. Seterusnya kita tengok kepada yang kelima, iaitu perundangan. Okey, perundangan ni merupakan salah satu cara yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat dekat Sarawak dan Sabah untuk memantapkan lagi kuasa diorang. Jadi kita tengok dekat Sarawak dulu, pada tahun 1842, pentadbiran Brooke diorang memperkenalkan Undang-Undang 8 Perkara. Nama dia ialah Undang-Undang 8 Perkara. Mahkamah diwujudkan dengan diadili oleh raja dan dibantu oleh ketua magistrate. Okay, jadi diorang menggunakan sistem mahkamah untuk perundangan diorang. Mahkamah residen, di mana residen bertindak sebagai magistrate, diwujudkan di setiap bahagian. Okay, macam yang kita tahu dekat Sarawak ni, diorang dah dibahagikan kepada bahagian-bahagian. Dan setiap bahagian ni ada seorang residen. Jadi mahkamah residen diwujudkanlah untuk dekat setiap bahagian ni. Okay. Pada tahun 1911, mahkamah diwujudkan di Kuching bagi menguruskan hal ehwal dan menangani kes-kes yang melibatkan orang Cina. Poin yang terakhir, Mahkamah Adat diwujudkan bagi mengadili kesalahan yang melibatkan masyarakat tempatan. Okey, nama dia Mahkamah Adat. Nanti pelajar cuba ingatkan nama-nama mahkamah ni. Dia ada Mahkamah Adat. Contohnya Mahkamah Adat ni untuk apa? Okey, Mahkamah Residen ni dekat mana? Dia diadili oleh siapa? Okey, kalau boleh pelajar cuba ingatlah dia punya nama-nama dan fungsi-fungsi tu. Seterusnya kita tengok juga perundangan dekat Sabah. SBUB dia melaksanakan undang-undang barat dan tempatan. Dia melaksanakan dua-dua. Barat pun diamalkan, tempatan pun diamalkan juga. Poin yang kedua, Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Anak Negeri telah diwujudkan dekat Sabah ni. Okey, dua mahkamah ini telah diwujudkan, iaitu Mahkamah Magistrate dan juga Mahkamah Negeri. Poin yang berikutnya, Mahkamah Magistrate menggunakan undang-undang barat dan diadili oleh pegawai daerah diorang sendiri. Dan Mahkamah Anak Negeri pula dia diadili oleh ketua anak negeri itu tadi. Okey, ketua anak negeri yang diakui itu tadi. Okey, ini ialah sistem perundangan yang digunakan oleh SBUB dekat Sabah. Okey, dia menggunakan dua-dua. Barat pun dia guna, tempatan pun dia guna juga. Jadi cikgu rasa sampai itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini.
Okey, kita dah cover sampai habis untuk bab kita kali ini. Jadi untuk latihan yang cikgu nak pelajar semua buat untuk kelas kita kali ini, cikgu nak pelajar semua buka modul yang dah diberikan ini. Okey, buka modul ini dan buat latihan yang terdapat pada muka surat 9 dan juga muka surat 10. Okey, buat latihan yang terdapat pada dua muka surat ini. Sebab ini ialah latihan yang kita ambil daripada tajuk 5.4 yang kita baru belajar tadi. Okey, buat semua latihan ini. Dan kalau ada soalan yang tak faham, penerangan cikgu yang kurang jelas, penerangan cikgu yang tak faham, boleh ajukan soalan kepada grup WhatsApp yang dah disediakan macam biasa. InsyaAllah cikgu akan try jawab, mana yang boleh cikgu akan try jawab. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk kelas akan datang macam biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.